بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik serta senantiasa memberikan kita rahmah dan nikmat-Nya kepada kita semua yang tidak terhitung. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Para ulama yang saya muliakan, tuan-tuan, hadirin hadirat serta pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Pada minggu yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-189 dalam suratul Baqarah, di mana ayat tersebut telah menjelaskan kepada kita erti bulan sabit, iaitu apakah yang terkandung ataupun apakah fungsi peranan bulan sabit. Dengannya itu ditentukan puasa, dengan itu ditentukan kita berbuka puasa, yakni hari raya. Dengannya ditentukan bulan-bulan haram, di mana bulan-bulan haji itu ditentukan mikot haji, mikot zamani haji dan sebagainya. Dan kita juga telah membincangkan atau telah meneliti, merenungi firman Allah ini berkenaan dengan orang-orang di zaman jahiliyah. Apabila mereka melakukan tawaf di Baitullah, di Kaabah, mereka akan pulang ke rumah dan masuk ikut jalan belakang. Itu masuk ikut pintu belakang, terutamanya yang berketurunan Hims dan sebagainya. Jadi, kenapa mereka masuk ikut pintu belakang? Kerana ingin menyembunyikan ataupun tidak mahu dilihat oleh isteri mereka tentang kepenatan mereka mengerjakan tawaf, kusuk masai mereka dan keletihan mereka yang tergambar dalam wajah mereka lah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahawa itu bukanlah suatu albir, itu bukanlah suatu yang berkebajikan, bukanlah suatu yang baik. Tetapi kebaikan itu, kebajikan itu adalah takwa kepada Allah. Itulah walakinnal birra man ittaqa. Itu tetapi kebajikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada mereka, kepada orang Islam, kepada kita, supaya masuklah ikut pintu hadapan setiap kediaman kita. Sesungguhnya semoga dengan itu, dengan takwa tadi, mereka akan boleh kejayaan. Kita juga telah membincangkan dari mana asalnya perkataan tuflihun, dari mana asalnya perkataan kemenangan, dari mana asalnya perkataan kejayaan. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala memperkatakan, berfirman, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Bukan akan berjaya orang beriman, tapi telah berjaya orang-orang yang beriman. Nah, kemenangan atau kejayaan umat Islam
bukanlah tergantung kepada kemenangan duniawi sahaja, dari segi kemenangan persenjataan, dari segi kemenangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kemenangan orang Islam yang paling penting adalah mereka akan menang di akhirat. Kerana itu orang Arab mengambil perkataan tuflihun ataupun al-falah ni daripada perkataan falaha, iaitu bercucuk tanam, bercucuk tanam ataupun bertanam. Dari kenapa berkaitan antara falaha dengan aflaha? Bercucuk tanam dengan ataupun menanam benih dengan kejayaan. Kerana apabila kita menanam sebiji benih, kita memang tidak nampak lagi di mana batangnya, di mana pucuknya, di mana buahnya, di mana bunganya. Tetapi intipati kepada semua itu adalah benih. Buah, bunga, dahan, daun, segala yang akan tumbuh selepas itu adalah tergantung kepada benih. Walaupun dia hanya dah sebiji benih, tetapi semua yang dihasilkan selepas itu sudah terkandung di dalam benih itu. Jadi orang-orang yang beriman, mereka pun apabila mereka menjalankan taklif, menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak nampak ketika itu apakah hasilnya. Tetapi di akhirat mereka akan dijanjikan kejayaan yang besar. Kerana apa yang kita lakukan taat kepada Allah diganjari lebih daripada usaha kita. Orang yang bertanam, dia hanya tanam satu biji benih dan dia akan raih hasilnya ketika pohon sudah berbuah. Bukan sebiji buah saja, lebih daripada itu. Jarang kita jumpa pohon yang kita tanam sutik, dia akan buah sutik saja. Kita tanam pokok rambutan, sebiji benih rambutan, tiba-tiba dia buah sutir saja. Dah berapa buah sutir saja? Dah kamu tanam satu saja? Tak begitu. Biasa tanam biji benih satu, dia akan melahirkan kadang selori buah rambutan. Begitu juga durian sebagainya. Bila kita bertanam, masa kita tanam tu kita perlu nampak, kita hanya nampak satu biji benih saja. Tetapi bila kita raih hasilnya lebih daripada apa yang kita tanam. Sebab itu hasilnya lebih daripada apa yang kita usahakan. Dan inilah yang diberikan dalam Al-Quran perumpamaan orang yang bersedekah. Masali habbatin ambatat sab'a sanabilah, seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap 7 tangkai tadi melahirkan 100 biji. Kita nak sutir saja keluar 7 tangkai. Daripada tangkai itu, satu tangkai ada 100 biji. Jadi 7 tangkai bersamaan 700 biji. Ini Al-Quran memberikan pemisalan kepada sedekah. Dan sedekah banyaklah. Kita tak boleh pergi jauh tentang sedekah, tapi banyaklah perkara-perkara yang sedekah tadi, sehingga kan diberikan bahawa kita sedekah satu biji benih saja, banyak dapat kita, iaitu mencapai kepada 100 biji benih, 100 biji hasil kepada kita, iaitu 700 kali ganda. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan lagi renungan kita pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-190 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Dan perangilah kerana yakni menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh, yakni dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Itu dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Wa qatilu fi sabilillah. Qatilu, aku kata dia daripada perkataan, datang daripada perkataan qatala. Qatala makna bunuh.
Tapi qatilu, kalau bunuh saja, disuruh bunuh, iaitu uqtul. Nah, bunuh. Tapi di sini disebut qatilu. Qatilu maknanya saling berbunuhan lah. Yakni berperanglah ke jalan Allah. Berperanglah pada jalan Allah. Nah, ada dua perkara di sini. Iaitu yang pertama, kewajipan kita berperang, jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, peperangan yang kita buat itu, peperangan yang dilangsungkan itu, atau peperangan yang dilancarkan itu hendaklah menepati jalan Allah. Bukan perang kerana merebut kawasan. Bukan perang kerana ada persengketaan kaum dan sebagainya. Tetapi perang yang dilancarkan tadi hendaklah didasari dengan jalan Allah. Ya? Perang yang dilakukan di atas jalan Allah, iaitu perang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana melampaui 5 perkara asas dalam maqasid ataupun dalam usul 5 tadi, iaitu agama, nyawa kita, agama, nyawa, maruah, apa lagi, harta, keturunan. 5 perkara tadi, usul khamsah tu. Ada 5 perkara yang perlu dipertahankan. Jadi bila melanggar benda ni, maka wajib kita memerangi. Itu dengan agama, kerana harta dan sebagainya, 5 tadilah. Jadi semua itu di peperangan yang dilancarkan itu adalah kerana Allah. Baik. Orang kata banyak siri-siri peperangan hari ini, orang Islam banyak kalah. Orang Islam banyak kalah. Kita tengok di Afghanistan, di Palestin, di mana-mana juga orang Islam jarang menang pada hari ini. Kalau mereka menang pun, mereka serang sama-sama Islam. Tapi kalau mereka serang orang lain, maka tidak dapat kemenangan. Ataupun mereka diserang, tidak dapat dipertahankan diri. Kita tengok pada akhir ini, orang Islam tidak menyerang mana-manalah, tapi mereka diserang. Tetapi itu pun tidak berjaya mempertahankan diri. Tengok apa yang berlaku di Iraq, tengok apa yang berlaku di Afghan, di Palestin dan sebagainya. Mereka tidak mampu mempertahankan diri. Jadi di mana dikatakan bahawa peperangan pada sabilillah ini mendapat pertolongan Allah? Sebenarnya itu bukanlah kekalahan. Apa yang berlaku pada hari ini bukanlah kekalahan, tapi kemenangan yang tertangguh. Iaitu menang kita tertangguh. Kenapa kemenangan yang tertangguh? Ustaz awak sedar hati tu bukan awak sedar hati. Kerana dijamin walaupun sehari sebelum kiamat, umat Islam akan bangkit menakluk dunia, mengalahkan Yahudi dan semua orang yang musyrik. Orang Islam akan pegang dunia ni balik. Saya tidak pasti tentang riwayat, tapi ada kata bahawa Habasyah akan naik balik, Ethiopia akan naik balik. Tapi itu pandanganlah, kita tak boleh nak pegang selagi mana kita jumpa dengan dasar dalil yang kukuh. Tetapi ada pandangan yang menyebut bahawa akan naik ikut Habasyah. Habasyah negara yang kita tengok hari ni sangat lemah, perang saudara, kebuluran. Tidak mustahil. Sudan satu ketika orang tak mau pergi pun. Di Sudan tak ada apa, negara miskin, perang saudara antara Islam dan Kristian di utara, di selatan. Universiti Islam antarabangsa Khartoum pun masuk dalam pagar dia pun ada kambing dalam. Mana punduh? Nama Universiti Islam antarabangsa tau. Kambing masuk kelas sama dengan orang. Ada mundur. Tetapi apabila ditemui emas hitam, ditemui minyak, orang berpusu-pusu, orang berduyun-duyun pergi ke Sudan. Kenapa? Kerana di sana adanya minyak. Dan kalau kita meneliti di dalam dunia ini, lebih daripada 50% daripada sumber minyak datang daripada negara Islam. Tetapi orang Islam tidak dapat bersatu. Tidak dapat bersatu, kerana itu mereka tidak boleh kawal harga minyak dunia. Yang kawal orang lain, yang tukang proses kawal. Sepatutnya mereka sendiri kena ada satu kekuatan, satu agama. Banyak negara Arab, Emirat, banyak Saudi,
banyak lagi. Di Indonesia pun tidak kurang. Minyak Indonesia lebih kurang 20 kali ganda minyak Malaysia. Tapi apabila dibahagikan kepada rakyat yang 250 juta lebih, maka dia jadi sikit. Tapi kalau melihat daripada produktiviti minyak di Indonesia, lebih 20 kali ganda daripada Malaysia. Lebih kurang lah, saya tak ingat figure apa di bilangan yang tepat. Tetapi minyak di Indonesia lebih besar daripada kita. Tetapi bila dibahagikan kepada rakyat untuk pembangunan, ada 250 juta, maka dia jadi sedikit. Kalau itu wilayah Aceh, Riau. Di Riau minyak di darat ada, minyak di laut pun ada, macam-macam. Di sebelah kepulauan Riau tu di Indonesia. Jadi negara-negara yang umat Islam ramai, atau negara-negara Islam, banyak diberikan sumber oleh Allah, sumber asli minyak dan sebagainya. Tetapi di Afrika juga banyak emas dan batu-batu permata. Di Zambia banyak zamrud, banyak delima, dan masih belum ditemui. Tapi orang-orang barat sudah ke sana. Orang-orang barat telah mengambil emas permata di Afrika. Kita tak mau pergi pasal panas, pasal penyakit banyak dan sebagainya. Tapi orang-orang barat dia sudah menemui sumber itu dan dia telah ambil. Nanti kita tidak tahu di mana negara Afrika ni boleh naik jadi pemimpin, dan boleh jadi pejuang Islam besar, kita pun tidak tahu. Dan di Afrika juga banyak orang-orang alim yang kuat menghafal hadis dan sebagainya lah. Banyaknya sekarang ni di Afrika Utara tu banyak. Di sebelah Morocco, di sebelah Mauritania, di situ di Syangkit tu, di situ banyak ulama-ulama yang besar lah. Tapi maknanya tidak mustahil satu hari negara-negara Afrika Tengah, Afrika Selatan juga akan lahir jadi pemimpin di dunia ini. Jadi peperangan yang dilancarkan itu hendaklah didasari kerana jalan Allah. Yang ini perkara-perkara yang ditutup, peperangan tadi yang ditutup oleh agama. Sebab itu perkara yang tidak ditutup oleh agama, orang Islam tidak melancarkan peperangan. Kalau ikut asal lah. Tapi kalau kerana nafsu tu, kerana pemikiran harta, kerana pride, kerana kebanggaan, kebangsaan dan sebagainya, itu berlakulah antara Iraq dengan Kuwait dulu macam-macam. Tapi kalau ikut sebenarnya, Islam tidak melancarkan peperangan jika tidak didasari dengan jalan Allah. Tak ada saya saja nak perang boring ataupun merampas harta orang. Di dalam sejarah peradaban dunia, ada satu kaum yang mereka tidak pandai bercucuk tanam dan tidak pandai menternak. Lalu kerja mereka tadi adalah perang. Dia perang, dia tak mau duduk di tempat dia perang tu, dia akan buat balik. Dia pergi perang, ambil hasil makanan binatang, buat balik. Inilah bangsa yang kita panggil sebagai Mongol, ataupun dikenali dalam peradaban Cina sebagai Manchuria. Jadi dia serang sehingga pada zaman Abbasiyah mereka serang Iraq, serang Baghdad. Buku-buku digendang dalam kitab-kitab digendang dalam air menjadi jambatan, sehingga sungai Furat menjadi color warna tinta, warna dakwah. Jadi itu bukanlah ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Mereka orang Islam tadi berperang bukan kerana semua itu, tetapi atas landasan agama, landasan kerana Allah SWT. Inilah yang menyangkal setengah salah faham pendapat orang ataupun pemikir-pemikir yang mengatakan bahawa orang Islam ni suka berperang, ataupun kaum pengganas yang suka perang, tak ada hal dia pun berakhir perang. Dah betul tu. Salah. Orang Islam, orang yang menjaga keamanan, orang yang beradab, hatta dalam perang pun ada etika dia. Nanti kita akan pergi. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Tengok. Perangilah orang pada jalan Allah, orang yang memerangi kamu. Maknanya peperangan itu dilancarkan terlebih dahulu oleh pihak musuh, atau tekanan ataupun penyiksaan tadi dimulai oleh musuh. Musuh dulu kacau, musuh dulu serang.
maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perang kembali. Ada setengah riwayat menyebut, setengah tafsir menyebut ayat ini berkenaan dengan Fathu Mekah, di mana perjanjian Hudaibiyah tadi dicabuli oleh pemimpin Quraisy, lalu dibenarkan orang Islam tadi memerangi dan membunuh semula, kerana mereka membunuh orang Islam terdahulu dan juga mengeluarkan mereka. Nanti kita akan pergi sikit-sikit lah. Jadi pada kita faham bahawa mula peperangan ini dilancarkan oleh musuh, bukannya orang Islam yang memulakan melancarkan peperangan ini. Sebab Islam kalau boleh buat perdamaian, dibuat perdamaian dulu. Kali itu sebelum Fathu Makkah tadi, pembukaan kota Mekah, dibuat perjanjian Hudaibiyah dulu. Dan perjanjian Hudaibiyah ini kita tengok terlalu sistematik dan terlalu kukuh, sehingga orang-orang yang masih dalam jagaan mak ayah dia kalau pergi ke Madinah untuk Islam kena hantar balik kepada Mekah kepada ibu bapa mereka, sekalipun maka ibu bapa mereka itu musyrikin, kena hantar balik. Dah cukup umur ni, dah ada dah disebut dalam perjanjian Hudaibiyah. Maknanya orang Islam bukanlah mementingkan peperangan. Kalau boleh perdamaian berlaku, maka didamaikan dulu dengan perjanjian. Itu Nabi ajar kita tentang perjanjian, bagaimana kita buat perjanjian tadi. Tapi apabila mereka cabuli perjanjian tadi, maka dibenarkan kita untuk memerangi, dan berlakulah peristiwa Fathu Mekah, di mana orang Quraisy membantu sekutu Islam, membantu menyerang sekutu Islam, lalu Nabi keluar untuk melancarkan serangan tadi, maka berlakulah pembukaan kota Mekah. Setelah perjanjian dibuat selama setahun, maka berlakulah masuk keadaan haji, untuk melakukan haji. Panjang cerita tentang Fathu Mekah tadi, tapi nak cerita bahawa benda ini sudah dimulakan oleh pihak lawan. Wala ta'tadu. Kalau kita tengok dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni, janganlah kamu menceroboh, yakni dengan memulakan peperangan. Itu tafsiran pimpinan Ar-Rahman. Tapi kalau kita lihat dari segi wala ta'tadu, maksudnya janganlah kamu melampau. Maknanya orang Islam ini jika dilabelkan sebagai golongan tatarruf ataupun golongan pelampau, itu tidak betul. Kerana banyak ayat dalam Al-Quran Allah melarang orang Islam untuk melampaui batas. Tetapi yang melampaui batas bukan orang Islam, tetapi orang yang musuh kepada Islam. Mereka lah yang melampaui batas, sehingga apa yang mereka buat terpaksa dibuat kembali oleh orang Islam. Bukan terpaksa, akan dilakukan kembali oleh orang Islam. Wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Berarti sekalipun dalam perang Allah meletakkan batasan-batasan kepada kaum muslimin supaya jangan mereka lampaui beberapa perkara. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh kanak-kanak, jangan membunuh orang buta, jangan membunuh binatang, dan banyak lagi etika peperangan dalam Islam. Tetapi kita tengok pada hari ini macam mana orang berperang. Hari ini bila berlaku peperangan, mereka serang civilian, mereka serang orang awam, mereka serang hospital, mereka serang orang yang daif, kanak-kanak mati, orang tua mati, perempuan-perempuan mati. Jadi apa guna askar-askar ataupun tentera-tentera keluar ke sempadan, keluarga yang ditinggalkan tidak selamat? Kalau dulu orang lelaki keluar menjadi tentera askar untuk menjaga sempadan, untuk jaga keamanan, tapi dipertahankan dalam kampung tu, isteri, anak-anak, orang tua dipertahankan. Tetapi sistem peperangan hari ini sangat dahsyat. Sistem peperangan pada hari ini sangat kejam. Mereka menyerang orang awam, mereka menyerang kanak-kanak, mereka menyerang wanita, mereka menyerang orang tua. Bahkan dalam hospital pun mereka masih serang hospital. Inilah peperangan yang sangat dahsyat. Tetapi Islam tidak mengajar cara peperangan seperti ini. Mereka Islam meletakkan panduan, garis panduan, meletakkan batasan-batasan supaya jangan dilampaui batasan itu. Maka kerana melampau batas itu Allah tidak menyukai.
Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampau batas. Menunjukkan apa? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu perangilah orang yang pernah memerangimu, tetapi itu bukan dendam. Kerana dendam tadi biasanya lebih daripada apa yang dilakukan. Kita belajar pada hukum qisas pada minggu yang terdahulu. Bila hukum qisas tadi hendaklah dilakukan orang bebas dengan orang bebas, hamba dengan hamba. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Kenapa diletakkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bunuh balik sebegitu? Kerana berlaku dalam kabilah Arab, apabila perempuan mereka dibunuh, seorang perempuan dari kalangan mereka dibunuh, mereka akan membalas dengan membunuh seorang lelaki. Jika seorang hamba dibunuh di kalangan mereka, mereka dendam dan mereka akan bunuh orang yang merdeka di kalangan musuh mereka. Maka Allah meletakkan bahawa bunuh balik kisah tadi ialah sama. Kalaulah satu orang tadi dibunuh pada kabilah mereka ialah orang hamba, maka hendaklah dibunuh balik hamba. Kalaulah dibunuh orang merdeka, maka dibunuh balik orang merdeka. Kalaulah dibunuh perempuan, maka dibunuh perempuan balik. Itulah qisas. Sama. Tetapi kalau dilakukan dengan dendam, ini tidak akan berlaku. Apabila orang dendam, dia akan buat lebih daripada itu. Kerana mereka buat dengan hawa nafsu, dengan keadaan dendam, bukan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah menyuruh, memerintahkan kita supaya melakukan apa yang mereka lakukan kepada kita, iaitu apa yang mereka Quraisy tadi melakukan kepada orang Islam, tetapi tidak melampaui batasan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai atau tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Kerana itu kita tengok cukup apa jua sistem perkara yang dibincangkan dalam agama kita, kalau difahami dengan baik, kalau difahami dengan positif, difahami dengan sangkaan baik, maka sistem sangat kemah, maka peraturan sangat kemah. Tapi kalau kita ada berjudi dan sebagainya, maka susahlah kita nak faham. Ada orang mengatakan benda lain. Orang-orang barat maju bukan kerana Islam, tapi kerana sikap mereka. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok di zaman feudal, bagaimana mereka? Mereka jauh daripada apa yang ada pada mereka sekarang. Orang kata orang barat ni maju bukan sebab Islam, tapi memang sebab budaya dia. Betul, ada kaitan dari segi budaya dia. Tapi bagaimana kalau kita kata tidak ada langsung pengaruh Islam tadi, bagaimana mereka sebelum Islam jajah mereka? Bagaimana mereka waktu masa zaman feudal, zaman gelap kegelapan? Banyak teknologi, perkara, adat yang diambil daripada Islam. Jadi kalau orang kata pula Islam tidak pernah menjajah Jepun, bagaimana orang Jepun beradab? Orang Jepun dia beradab pada budaya dia, pada budaya. Tetapi bukanlah kita definisikan itu sebagai akhlak. Kita tidak menafikan sebagai akhlak bila dia tunduk, dia ada cara-cara minum, cara-cara duduk, itu kebudayaan. Tapi akhlak sebenar, kita kasih kepada binatang, tapi orang kita bunuh. Kita terlalu menjaga penghormatan orang, tapi kadang-kadang kita berzina. Jadi benda-benda itu kalau kita tengok di Jepun pada hari ini, banyak gejala sosial, dan dia sangat Americanized. Orang Jepun ni sangat keamerikaan. Teruk keadaan pemuda-pemuda dia, semua yang datang daripada Amerika, mereka telah bulat-bulat dari segi hiburan, pakaian dan sebagainya. Jadi Islam meletakkan garis panduan yang banyak, sehingga kalau tak silap saya, satu negara iaitu Perancis mengambil undang-undang bagaimana untuk melaksanakan hukuman kepada orang rishwah, orang yang melakukan rasuah. Dia ambil sedikit sebanyak intipati daripada perundangan Islam. Dia ambil macam mana pada mula tarikh dia berkhidmat, dia ambil, dia apa harta dia sebelum berkhidmat, dia berikan balik, macam-macam lah. Itu panjang ceritalah. Tapi nak cerita apa yang disebut dalam Al-Quran tentang perang, tentang muamalah, tentang perkahwinan, munakahat, semuanya ialah suatu sistem yang lengkap, sempurna. Kenapa? Kerana ia bukanlah apa yang direka oleh makhluk.
apa yang direka oleh kematangan fikiran, tapi ianya dibina oleh ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa juga sistem, kadang-kadang tapi nak melakukan, nak menjayakan sistem tadi, perlunya keamanan, perlunya satu negara yang kukuh untuk mengamalkan sistem itu. Kalau huru-hara tak boleh juga. Contoh, pada tahun 80-an orang Islam mula dapat kesedaran tentang perbankan Islam. Perbankan Islam ni tidak mudah dibincangkan sebelum itu, kerana orang Islam tidak ada bank, tidak ada konsep untung dalam simpanan barang apa semua. Yang ada adalah denda, kerana mungkin janji nak bayar 15 bulan tapi bayar 16, maka mungkin janji itu ada kena denda. Nah, ada pun lain tidak ada, dia ambil faedah. Ataupun dalam mazhab Hanafi boleh diambil berapa kos tentang penulis hutang. Kita ambil kos penulis hutang tadi. Tapi nak cerita bahawa lepas bank Islam dibincangkan oleh orang-orang pemikir-pemikir Islam, mereka tidak boleh buat di Pakistan kerana keadaan negara yang tidak stabil, banyaknya mazhab, banyaknya peperangan dan sebagainya. Maka mula dia masuk ke dalam negara Malaysia untuk melaksanakan sistem tadi. Negara yang aman itulah yang kita boleh laksanakan. Jadi kita kena pelihara dua perkara, iaitu mengekalkan keamanan dan juga menegakkan keadilan dalam masa yang sama. Oleh kerana itu, bila kita buat sesuatu tadi, hendaklah kita bersihkan hati kita kepada Allah, dan bukan kita buat satu benda tadi dengan dendam, kebencian dan sebagainya. Buat betul-betul, buat ikhlas, bersih kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan ada hambatan-hambatan atau tujuan-tujuan lain, bukan dengan kebencian, bukan kerana dendam, tapi kerana kasih sayang. Islam adalah agama. Jadi manusia yang mengamalkan Islam itu ialah Muslim. Jadi Islam tadi bertapak kepada Muslim. Jadi Muslim itu kenalah memperbetulkan diri dia, perlulah menambahkan pengetahuan tentang agama dia. Kalau kita tak faham agama kita, maka kita anggap keluar daripada agama kita lebih hebat. Itulah yang berlaku orang-orang yang pergi ke negara barat, orang-orang yang belajar di negara barat ataupun bukan negara-negara lain Islam. Mereka terpesona, tapi mereka tidak menggali agama mereka sendiri. Tak? Kalau kita nak cari ketenangan, buat yoga ke, tak? Lipat kaki, tapala, lipat tangan, cari ketenangan. Padahal dalam agama kita jelas, jelas macam mana nak sampai kepada ketenangan, sampai kepada ketenteraman hati dan sebagainya. Jelas. Tapi bila kita tak gali, kita cari orang lain. Jadi kita kena faham agama kita dulu. Tidak salah kita mengutip hikmah-hikmah yang tidak bersalah dengan agama. Tetapi yang pertama, perlu kita ambil apa yang ada dalam agama kita dulu. Kerana kehidupan beragama ini bukan kita hanya semayang, puasa dan sebagainya, hanya ibadat-ibadat khusus kita rasa selesai. Tidak. Kemasyarakatan, apatah lagi kita orang-orang yang di bawah kita sebagai pemimpin, di bawah kita banyak lagi kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat kelak. Jadi banyak perkara-perkara yang kena selesai. Kita ingat kita semayang puasa cukup, nanti meniti tiang sirap, ramai orang gantung kaki kita. Bapa dak tegur, bapa dak betul, tak? Bapa dak arah buat molek. Nah, kita ingat selesai dah semayang puasa zakat kita. Dak. Nak meniti sirap, ramai gantung kaki kita dak selesai. Maka bukan itu saja. Jadi kita ibadat khusus itu perlu kita laksanakan, tetapi jalan dakwah juga perlu kita buat. Orang yang ada kekuasaan, maka dia berdakwah ikut kuasa dia. Orang yang ada ilmu, berdakwah ikut keilmuan dia. Orang yang ada harta, berdakwah mengikut harta dia dan sebagainya. Yang penting akhirnya kita membawa kepada meningkatkan atau menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka yang memerangi kamu di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, maka bunuhlah mereka di mana juga kamu mengetahui, kamu di mana juga kamu bertemu, kamu dapati mereka. Bila berlaku peperangan ni, bunuh daripada apa yang diizinkan berperang pada ayat tadi sebelum tadi. Kemudian berperang tadi, hendaklah kamu membunuh musuh-musuh tadi walau di mana juga kamu temui mereka. Perkataan saqiftumuhum itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab, saqafah, orang yang banyak pengetahuan dia panggil musaqqaf. Musaqqaf, orang saqafah adalah pengetahuan. Jadi orang yang banyak pengetahuan ni dia panggil musaqqaf. Itu banyak maklumat dalam kepala dia. Jadi bila kita tahu di mana mereka berada, kita kena perang. Jadi perkataan musaqqaf atau saqif ni dalam bahasa Arab, maksud asal saqif ialah betul kayu. Orang Arab mereka ada kepakaran untuk betul kayu yang belok. Orang Arab menggunakan kayu untuk menjadi anak panah dan tokak. Jadi saqif asal dia, orang Arab ni dia ada kepakaran, dia betul batang belok, dia ikat di besi. Jadi lama-lama batang tu jadi straight, lurus. Maka mereka akan gunakan untuk buat tokak dan anak panah. Jadi saqif asal dia orang yang membetulkan dahar yang bengkok tadi, seolah-olah dia yang betulkan. Nampak macam dia betul, tapi tak, dia menggunakan besi ikat, jadi lama-lama betul. Jadi itu perkataan mana kemahiran dia tadi. Itu perkataan saqif asal dia. Dan usirlah mereka, bagaimana mereka telah mengusir kamu dari tempat kamu, iaitu mengusir kamu daripada Makkah sehingga kamu keluar berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi kita tawakuf dulu di sini pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampuni kita dan memberi kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.